ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan buku metodologi memahami hadis, dan kita berada pada bab yang kelima, membicarakan pada butiran yang kedua, iaitu membicarakan berkenaan dengan dimensi tempat. Dimensi tempat. Kita dah selesai dah pada kuliah yang lepas membicarakan berkenaan dengan dimensi masa. Ni di bawah bab memahami hadis berdasarkan kepada persekitaran ataupun konteks yang melingkari hadis. Kita dah bincang dah pada kuliah yang lepas berkenaan dengan masa. Memahami hadis berdasarkan kepada masa sesebuah hadis itu diucapkan. Kan? Kita dah bincang dah. Kali ni kita nak tengok tempat. Tempat ni pun penting juga. Bahkan semalam waktu saya berjumpa dengan Datuk Mufti Perlis, Datuk Dr. Asri, beliau sedang membaca satu tesis PhD yang ditulis oleh seorang pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa. Tajuk tesis tu Al-Bu'dan Az-Zamani wal Makani fil Hadis. Konteks tempat dan konteks masa di dalam hadis, satu kajian analitikal. Maksudnya yang ditulis dalam ni hanya sikit je yang saya bagi kat tuan-tuan ni, sikit je, hanya sebagai pengenalan je. Dah ada tesis pun dah ditulis. Maksudnya Datuk Mufti kita tengah baca tu, nak semak. Jadi perbahasan berkenaan dengan dimensi ni memang banyak lah, ataupun kita kata contohnya banyak, isunya banyak. Yang kita bincang ni sikit sangat lah, hanya sebagai satu pendedahan je. Hanya sebagai satu pendedahan. Okey, dimensi tempat. Dimensi tempat ialah penelitian terhadap tempat sesuatu hadis itu diucapkan. Ini penting bagi mengelakkan kemusykilan bagi pembaca terhadap teks bagi sesebuah hadis. Berikut adalah contoh. Kita tengok contoh. Yang pertama, hadis tentang arah kiblat. Tuan-tuan, arah kiblat kita ke mana? Ke arah Kaabah. Kan? Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Itu satu arahan Allah yang clear. Arahkan mukamu wahai Muhammad, palingkan mukamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Ayat ni turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah Taala tukar kiblat daripada Baitul Maqdis pergi ke Kaabah. Kerana arahan untuk memandang ke Baitul Maqdis datang di awal-awal, seawal pensyariatan salat berlaku. Dia jadi lain kan? Dia jadi gema? Gema kuat sikit. Tuan-tuan, kita sebenarnya tengah, orang kata apa, pening sebab ada macam-macam pandangan. Sound engineer dah datang tengok. Ada yang kata tak payah tukar speaker, cuma letak
panel board saja. Jadi kami pun dah pening ni. Nak beli benda tu kan murah. Kan? Panel board ni pun nak beli bukan murah kan? Jadi kita pun tengah pening ni. Nak buat keputusan. Nak beli speaker baru ke? Nak beli panel board? Nak beli dua-dua? Macam tak apa nak mampu. Tapi tak apalah tuan-tuan, sabar sikit InsyaAllah. Sebelum tahun depan kita dah boleh ubah. Tuan-tuan buku ni dah habis pun tak boleh beli. Baik. Okey. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memandang ke Baitul Maqdis, waktu di Mekah Nabi tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Mekah berada di paling bawah Madinah dan bawah Syam. Maksud Syam dulu, Baitul Maqdis dulu, bawah dia Mekah, bawah Mekah tu daripada Baitul Maqdis Madinah, bawah dia Madinah, bawah Madinah tu Mekah. So bila Nabi SAW memandang ke arah Baitul Maqdis, Nabi boleh menjadikan Kaabah tu di tengah-tengah. So menghadap ke Baitul Maqdis, Kaabah di tengah-tengah. Bila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, bila nak menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi tak boleh menghadap Kaabah dah, sebab Madinah tengah-tengah. Baitul Maqdis, Madinah, Mekah. Jadi bila pandang ke Baitul Maqdis daripada Mekah, okeylah, Kaabah boleh duduk tengah-tengah. Tapi bila dah sampai kat Madinah, macam mana nak pandang kat Kaabah lagi dah? Tak boleh. So Nabi terpaksa membelakangkan Kaabah. Maka sebab itulah timbul cakap-cakap yang Nabi SAW ni konon-konon tiru agama orang Yahudi. Kan? Jadi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala ubah arah kiblat tu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan permintaan Nabi SAW. Allah Taala kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hendaklah kamu palingkan muka kamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. So clear. Maka Nabi pun arahkan semua orang Islam bila nak salat pandang ke Kaabah. Itu satu arahan yang clear. Kita pun masjid ni menghadap ke arah Kaabah lah. Okey. Hadis tentang kedudukan arah kiblat, yang ni kita faham lah. Kita akan baca hadis ni. Terdapat hadis yang menceritakan tentang kedudukan kiblat. Hadis berikut mesti difahami berdasarkan konteks tempat. Jika tidak, ia akan mengelirukan pembacanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Di antara timur dan barat itu ada kiblat. Faham tak faham? Di antara timur dan barat, katalah sana timur, sana barat. Di antara timur dan barat tu ada kiblat. Boleh faham? Kiblat kita belah mana? Kiblat kita ke arah barat. Sengit sikit lah, tapi dia ke arah barat lah. Kalau kita nak faham hadis ni, tak betul lah kiblat kita sekarang, sebab kita menghadap ke barat. Antara timur dan barat, tengah-tengah. Tengah-tengah antara timur dan barat apa dia? Sama ada utara ataupun selatan lah. Hadis ni sahih ni. Tirmizi siap kata lagi hasan sahih. Kalau orang baca hadis ni, dia tak tengok konteks tempat, dia akan kata hadis ni tipu, hadis ni bohong, hadis ni perawi cipta, perawi reka, tak guna punya perawi hadis, menipu siang-siang hari. Dia yang tak berapa nak cerdik. Dia macam ni lah Syekh Qaradawi. Kita akan sampai bab tu nanti. Syekh Al-Qaradawi ada cerita seorang hakim besar mahkamah dekat Mesir dulu. Dia ni hakim lah, hakim besar. Jadi nak belajar hadis, beli kitab hadis, baca satu hadis yang Nabi SAW kata Nil dan Furat tu, innan nila wal furat
minal jannah. Nil dan Furat daripada syurga. Dia terus tutup buku hadis tu, dia kata hadis bohong, tak nak pakai. Sebab apa? Mana pula Nil dan syurga, Nil dan Furat daripada syurga? Nil daripada Sudan. Furat daripada tanah Syam, kan? Tak adalah daripada syurga. Ini bohong. Sedangkan hadis itu mengikut sebahagian ulama bercerita tentang metafora, bahasa kiasan. Nikmat Nil dan Furat kepada penduduknya seperti syurga, kan? Tuan-tuan kalau tengok orang Arab, kalau dia datang ke Malaysia, dia akan sebut Malaysia Jannah, Malaysia ni syurga, sebab hijau. Itu bahasa metafora. Takkan kita nak kata kat dia, hang mengucap balik Malaysia ni bukan syurga, banyak benda yang tak kena kat Malaysia ni, contohnya kan. Banyak benda hilang, kapal pun hilang, contohnya kan. Syurga apa? Kita kata ini bahasa metafora. Suburnya Malaysia ni macam syurga, bukan syurga betul, bukan syurga yang disebut dalam Quran tu, nikmat dia tu. Okey. Jadi bila kita baca hadis ni, kita kena baca syarah para ulama, baru kita faham. Para ulama kata kena tengok pada konteks tempat. Kerana apa? Kerana Madinah tu kedudukannya berada di sebelah utara Mekah. Jadi betul lah bila Nabi kata di antara timur dan barat itu ada kiblat. Sebab Madinah berada di utara. Timur dan barat selatan lah. Sebab Mekah tu berada di selatan. Sebab itu saya sebut di situ, hadis ini jika difahami secara literal tanpa melihat kepada konteks tempat di mana Nabi SAW ucapkannya, akan menyebabkan semua Muslim dalam dunia ni akan memandang ke arah selain dari timur dan barat. Kalau kita tak fikir tentang tempat di mana Nabi ucapkan hadis ni, kita akan pandang sama ada utara ataupun selatan. Di mana saja kita berada, kita jumpa hadis ni, Nabi kata antara timur dan barat, utara selatan lah, utara selatan. Pilihan kita. Tapi kita kena faham hadis ni berdasarkan konteks tempat. Kerana Quran menyebutkan kiblat itu ialah Baitullah, kiblat itu adalah Kaabah. So kita tengok, rupanya Nabi SAW ucapkan hadis ni ketika mana Nabi berada di Madinah untuk orang Madinah. Untuk orang Madinah. Okey. Ia akan menyebabkan zahir hadis ini mencanggahi Al-Quran yang memerintahkan setiap Muslim yang ingin salat memandang ke arah Kaabah. Arah kedudukan Kaabah berbeza mengikut lokasi seseorang Muslim berada. Jika dia berada di Malaysia, maka arah kiblatnya ke arah barat sedikit. Maka melihat kepada dimensi tempat, hadis ini tidak bercanggah dengan ayat Al-Quran, kerana hadis ini adalah ucapan untuk orang Madinah yang kiblat mereka bukan di timur ataupun di barat. At-Tibi menjelaskan, At-Tibi kata apa? Al-Zahir anna al-ma'na bil qiblah fi hadzal hadis qiblatul Madinah fa innaha waqi'atun bainal masyriqi wal maghrib. Kata At-Tibi, zahirnya makna daripada kiblat dalam hadis ni ialah kiblat bagi orang Madinah, kerana Kaabah kalau orang yang duduk di Madinah berada betul-betul di antara timur dan barat. Teks At-Tibi di atas menunjukkan bahawa kenyataan Nabi SAW dalam hadis ini adalah untuk orang-orang Madinah, bukan untuk semua orang yang lokasinya berbeza dengan Madinah. Ibnul Arabi menjelaskan hakikat ni. Ya, kata Ibnul Arabi, qauluhu ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah yasihhu dhalika idza kana ar-rajul janubiyan aw shamaliya fahadha kana dhalik sahha an yuqala fihi dhalik wa idza kana mashriqiyya aw maghribiyya lam yasihha ay yuqala fihi dhalika bihal. Dia kata, kata-kata Nabi SAW di antara timur dan barat tu ada kiblat sah jika seorang individu itu janubian atau syamalia, sama ada dia ni berada di selatan Mekah
ataupun di utara Mekah. Bolehlah hadis ni untuk dia. Hadis ni sesuai untuk orang yang berada di selatan Mekah ataupun di utara Mekah. Memang kiblat dia antara timur dan barat, sebab di selatan ataupun utara. Okey. Fahadha kana dhalik. Kalau keadaan itu berlaku, sahha ayyuqala fihi dhalik, maka bolehlah kita kata di antara timur dan barat itu kiblat. Wa idza kana masyriqiyan aw maghribiya, kalau dia berada di timur ataupun di barat, dia berada di timur Kaabah ataupun di barat Kaabah, kita berada di mana? Timur ke barat? Kita berada di timur Kaabah, sebab itu kita menghadap ke arah barat. Orang-orang Afrika berada di barat Kaabah, mereka kena pandang ke timur. Maka dia kata lam yasihha ayyuqala fihi dzalika bihal. Tak bolehlah, hadis ni tak sesuai untuk orang yang berada di timur Kaabah ataupun barat Kaabah. Sebab kiblat mereka bukan antara timur dan barat. Kiblat mereka antara utara dan selatan. Faham? Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Hadis larangan memandang kiblat ketika buang air. Okey. Terdapat hadis yang melarang seseorang untuk membuang air sambil menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Okey, tengok hadisnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Hadis Bukhari. Hadis ni sahih. Nabi SAW kata, apabila kamu pergi ingin membuang air, maksudnya nak qada hajat, fala tastaqbilul qiblah, jangan pandang kiblat, wala tastadbiruha, jangan membelakangkan kiblat, walakin syarriqu aw gharribu, tetapi pandanglah ke timur ataupun ke barat. Tuan-tuan faham tak hadis ni? Arahan dia jelas tak? Jelas. Ramai yang mengangguk jelas. Macam mana boleh jelas? Arahan yang pertama kata, bila nak buang air, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Arahan yang kedua kata, pandanglah ke timur atau ke barat. Kiblat kita belah mana? Barat. Mana yang ngangguk tadi? So kena faham kot tempat jugalah hadis ni. Maksudnya, untuk orang Malaysia, dia tak bolehlah pandang ke timur atau barat. Sebab kiblat dia ke mana? Sebab kiblat dia berada di arah barat. Arahan yang pertama tu untuk semua orang. Arahan yang kedua tu untuk orang Madinah. Arahan yang kedua tu untuk orang Madinah, sebab orang Madinah kiblatnya berada di selatan. So pandanglah ke timur ataupun pandanglah ke barat, tak ada masalah. Jangan pandang ke selatan atau pandang ke utara. Sebab pandang ke selatan dikira menghadap kiblat, pandang ke utara membelakangkan kiblat. Clear tak? Sekarang baru kita clear. Barulah kita tak rasa hadis ni macam tak logik pula. Sebenarnya kita yang tak faham. Kerana Nabi SAW duduk di Madinah, nak bagi orang Madinah tu faham. Okey. Pendapat yang rajih dalam masalah ini ialah larangan ini hanya berkaitan dengan orang yang buang air di kawasan luar seperti padang pasir atau hutan. Sebab ada yang dah mula confuse. Tak boleh pandang kiblat atau belakangan kiblat. Macam ni saya kena renovate toilet rumah saya. Memang ada ulama yang pegang pada pendapat mutlak tak boleh. Kerana ada riwayat daripada Abu Ayyub sendiri yang bila dia tengok tandas-tandas manusia pada zaman tu memandang kiblat atau membelakangkan kiblat, dia akan suruh ubah. Tetapi pendapat yang tepat, pendapat yang rajih, kalau dalam bangunan tak apa, kalau ada dinding tak apa. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Al-Imamul Bukhari,
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah naik ke atas rumah Hafsah. Hafsah siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kakak kepada Ibnu Umar, kerana Hafsah bintu Umar, Abdullah bin Umar. Dua-dua ni adik-beradik. Jadi Ibnu Umar ni dia naik atas rumah Hafsah. Dia ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air. Dia ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air, menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah. Tapi waktu tu Nabi dalam toilet. Nabi dalam tandas. Ada dinding, ada apa? Ada penghalang, ada penghadang. Kan? Jadi oleh kerana itulah sebahagian ulama berpandangan, ya, kalau dalam toilet tak apa. Saya tak nafikan dalam isu ni ada khilaf. Ada yang pegang mutlak tak boleh, dalam toilet pun tak boleh, kena ubah. Kan? Habis itu Nabi buat. Ada yang kata yang Nabi buat ni khusus untuk Nabi. Nabi je boleh, orang lain tak boleh. Tapi nak kata khusus ni dia mesti ada dalil yang lebih jelas. Ada yang cuba tarjih. Apa itu tarjih? Ada yang kata kata-kata dengan perbuatan telah bercanggah. Kata-kata Nabi tak bagi. Nabi kata tak boleh. Dengan perkataan tak boleh. Dengan perbuatan Nabi buat. Kata-kata dengan perbuatan mana lagi jelas? Kata-kata dengan perbuatan mana lagi jelas? Dari sudut nak beri kita faham. Kata-kata, perbuatan ni kalau Nabi buat, boleh jadi benda tu wajib, boleh jadi benda tu sunat, boleh jadi benda tu harus, boleh jadi benda tu makruh. Nabi buat benda makruh ke Ustaz? Ya. Ada ketikanya Nabi buat benda makruh bukan kerana Nabi suka benda tu, tapi kerana Nabi nak mengajar kita benda tu bukan haram, benda tu makruh je. Dan usuliyun menyebutkan kalau Nabi SAW buat benda makruh litta'lim, untuk mengajar umat, Nabi dapat pahala kerana mengajar. Clear So perbuatan Nabi tu tak jelas, kata mereka. Tak berapa jelas. Perkataan lebih jelas. So kita ambil perkataan, yang perbuatan ni kita tinggalkan. Tapi kita tak, sebenarnya kalau ikut pendapat yang tepat, selagi mana dalil ini boleh untuk diharmonikan, buat apa kita nak buang salah satu? Pakai dua-dua lah. Maka oleh kerana itulah pendapat yang tepat, selagi mana dalam tandas, dalam toilet ada dinding, maka larangan untuk menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat tak datang. Tapi kalau kita nak keluar daripada khilaf, maksudnya kita nak kata, saya walaupun dalam toilet Ustaz, saya nak bina toilet saya jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat, itu lebih baik lah, itu lebih bagus lah. Maksudnya apa? Keluar daripada khilaf. Mustahab lebih digalakkan kerana ia lebih selamat. Okey. Manakala jika dia membuang air dalam kawasan berdinding seperti tandas, maka ia tidak dilarang berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Namun kekeliruan tetap timbul jika dilihat kepada teks hadis riwayat Abu Ayyub di atas, kerana teksnya seolah-olah bercanggah di awalnya dengan akhirnya. Okay. Jika diteliti, lafaz awalnya melarang bagi orang yang buang air menghadap kiblat, dan ini difahami. Apabila hujung teks hadis ini mengarahkan untuk orang buang air menghadap timur dan barat, maka sedikit kekeliruan timbul, iaitu arah di sebelah barat adalah kiblat bagi orang Malaysia. Bagaimana mahu melaksanakan arahan ini? Maka disinilah pentingnya untuk melihat dimensi tempat. Ini kerana arahan yang pertama tadi adalah arahan untuk semua umat, di mana pun mereka berada, iaitu jangan buang air sambil memandang kiblat atau membelakanginya. Tetapi arahan kedua, iaitu memandang ke timur atau barat, ialah arahan untuk orang Madinah, kerana kiblat mereka bukan arah timur atau barat. Ini kerana Mekah berada di bawah ataupun di selatan Madinah. Al-Khattabi menjelaskan perkara ini. Al-Khattabi ini ulama hadis yang silam lah, ulama lama. Waktu dia hurai hadis, dia kata apa? Qauluhu syarriqu
au gharribu, ataupun syarriqu wa gharribu. Hadza khitab li ahli al-Madinah wa liman kanat qiblatuhu ana dhalika samt. Fa amma man kanat qiblatuhu ila jihatil maghrib awil masyriq fa innahu la yughrab wa la yushraq. Dia kata apa? Perkataan Nabi SAW, syarriqu aw gharribu, ataupun syarriqu wa gharribu, pandanglah ke timur dan juga ke barat. Hadza khitabun, ini ucapan untuk orang Madinah, dan sesiapa sahaja yang kiblatnya, ya, bukan ana ni, ala, gua tak silap, ala, ya, yang kiblatnya berada di arah yang sama. Fa amma man kanat qiblatuhu, adapun sesiapa yang kiblatnya ke arah barat ataupun timur, maka tak perlulah ditimurkan ataupun dibaratkan. Tak perlu di barat ataupun ditimurkan Kaabah tu. Okey. Maksudnya kalau apa, dah Kaabah dah tak di arah barat, tak payahlah pandang ke barat. Gitu kan. Baik. Hadis yang kedua, contoh yang kedua, hadis tentang bayar zakat fitrah dengan tamar. Yang ni kita dah hurai sebelum ni dah, iaitu Nabi SAW, kata Ibnu Umar, mewajibkan zakat fitrah dengan buah tamar dan juga dengan gandum. Kata Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Itu ada salah ejaan, buang satu alif, dia ada dua alif kat situ. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir ala 'abd wal hur wal zakar wal unsa was saghir wal kabir min al muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila as-salah. Hadis Bukhari. Yang bermaksud, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah, satu gantang daripada tamar ataupun satu gantang daripada gandum ke atas hamba, ke atas merdeka, ke atas lelaki, perempuan, budak-budak, orang besar daripada kalangan orang Islam. Dan Nabi mengarahkan, memerintahkan supaya ia dibayar sebelum manusia keluar pergi salat, iaitu salat raya lah. Okey. Hadis ini mesti difahami berdasarkan konteks tempat, iaitu Nabi SAW mensyariatkan pembayaran zakat fitrah supaya orang miskin dapat makan di hari raya. Sebab tu Nabi suruh pakai gandum ataupun pakai tamar. Zakat fitrah dekat Malaysia kira pakai beras. Sebab apa beras? Sebab kita makan nasi. Kalau bayar pakai gandum ataupun tamar, dia tak menepati ruji orang Malaysia. Tapi sebenarnya roti sekarang ni orang makan juga lah. Kalau dulu kurang sikit lah orang makan roti ni, sekarang ni orang makan roti banyak juga lah. Orang Malaysia ni banyak juga lah makan roti. Tapi makanan asasi utama beras. Maka sebab itu diletakkan harga beras, sebab tempat tu. Kalau tempat tu orang tak makan tamar macam kita lah, kita tak makan makanan ruji tamar kan, kita tak makan. Kita makan tamar pun kadang-kadang je. Ke tuan-tuan makan hari-hari kan, kita makan kadang-kadang ni kan. Bulan puasa hari-hari lah, tapi kalau tak puasa kadang-kadang teringin ambil, kalau tak teringin kita tak ambil lah. Kita bukan makan macam orang Arab, makan setiap hari. Biasanya orang Arab kalau lepas subuh dia akan ambil makan. Dan bagus sebenarnya makan tamar 7 biji pagi ni, ajwah kalau boleh. Sebab Nabi SAW mengatakan siapa makan 7 biji tamar ajwah setiap pagi, dia tak terkena apa-apa racun ataupun sihir. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam tak sihat badan, cubalah 7 biji ajwah. Cuba 7 biji ajwah setiap pagi. Memadai dengan tu dan air kosong lah. Jangan lepas tu pula 3 pinggan nasi lemak, lepas tu komplain sakit. Okey. So
hadis ni Nabi SAW nak bagi orang miskin dapat makan hari raya. So makanan zaman tu tamar. Makanan zaman tu tamar ataupun roti. Sebab itu Nabi SAW arahkan. Maka sebab itu kata Ibn Daqiq Al-Aid, tuan-tuan tengok muka surat 130. Wa minhum man qal la yukhrij illa ghaliba qutil balad wa inna ma zakartu hadhihi wa inna ma zukirat, bukan zakartu, silap dia punya baris tu. Wa inna ma zukirat hadhihi al-ashya li'annaha kulluha kanat muqtatatan bil Madinah fi dhalika al-waqt. Fa'ala hadha la yujzi'u bi ardi Misr illa ikhraju al-bur li'annahu ghalibul qut. Di antara ulama ni ada yang kata tak boleh seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah melainkan mesti dengan makanan ruji asas negara tu. Wa inna ma zukirat hadhihi al-ashya, manakala disebutkan benda-benda dalam hadis tu tadi kerana tamar dan juga gandum, kerana tamar dan juga gandum ni merupakan makanan ruji di Madinah pada ketika itu. Pada ketika itu. Oleh kerana tu dia kata kalau dekat Mesir tak sah keluar zakat fitrah melainkan daripada bur, sejenis gandum yang dimakan oleh orang Mesir. Kerana itulah makanan ruji asasi orang Mesir pada zaman Ibn Daqiq Al-Aid. Baik, kita pergi kepada perbahasan berikutnya, iaitu dimensi perbezaan manusia. Yang ni ada dua bahagian. Yang pertama, dimensi penutur, iaitu Nabi SAW sendiri waktu dia mengucapkan hadis tu ataupun waktu hadis tu terbit daripada Nabi. Dan yang kedua, dimensi orang yang bercakap dengan Nabi SAW ataupun dimensi Nabi bertutur dengan siapa pada waktu tu. Itu pun kadang-kadang memberi kesan. Okey, tengok. Dimensi penutur, iaitu Nabi SAW. Kadang-kadang ada hadis yang Nabi ucapkan dalam banyak keadaan. Bila Nabi ucapkan sesuatu, bila Nabi tunjukkan sesuatu, dalam banyak keadaan ia untuk semua. Ia untuk semua umat. Kerana Nabi ni asalnya tugas Nabi memang menyampaikan hukum. Tetapi kadang-kadang ada hadis-hadis yang Nabi buat kerana ada keadaan tertentu yang kita tak dituntut pun untuk tiru. Kita tengok. Dimensi penutur atau pelaku ialah keadaan atau situasi di mana Nabi SAW berada padanya sewaktu hadis dituturkan ataupun terbit daripada baginda. Mengetahui keadaan atau situasi Nabi SAW sewaktu menuturkan sesebuah hadis ataupun melakukan sesuatu perkara penting untuk kita faham hadis tu dengan sebenar-benar faham. Contohnya, hadis Nabi SAW mandi junub setelah berada dalam saf salat. Ada satu hadis Nabi dah keluar dah, duduk dalam saf. Nabi dah duduk jadi imam, nak jadi imam. Orang Islam semua dah ada dalam saf. Maksud sahabat dah ada dalam saf. Maksudnya dah iqamah dah. Nak mulakan sembahyang. Nabi keluar daripada saf, Nabi pergi mandi. Nabi keluar daripada saf, Nabi pergi mandi. Adakah bermakna lepas ni imam-imam kena buat benda yang sama? Iqamah aja, lurus sudah dapatkan saf. Tiba-tiba imam pergi belakang. Mana imam ni? Dia pergi mandi pula. Orang semua heran, komplain dekat imam. Pasal apa imam mandi? Imam, kami tunggu lama. Sunnah Nabi, dia kata. Hampa tak baca hadis ke? Ustaz Ajwad jangan duk buat lah. Kerana Nabi SAW buat benda ni ada sebab dia. So kita tengok. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, uqimatis salah wa uddilatis sufuf qiyama fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallah dzakara annahu junub faqala lana makanakum thumma raja'a faghtasal ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. Okay.
Abu Hurairah kata, satu ketika salat telah pun diiqamahkan. Wa'uddilatis sufufu qiyama. Saf salat telah pun didirikan. Maksudnya semua orang pakat berdiri, dah lurus elok dah solat ni. Saf ni dah seimbang dah. Tinggal nak angkat takbir je lah. Semua pakat tunggu Pak Imam. Wa'uddilatis sufufu qiyama. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar. Nabi keluar nak imamkan salat. Okey. Falamma qama fi musalla, ketika mana Nabi SAW berdiri dekat tempat dia nak salat, zakara annahu junub. Nabi teringat Nabi berjunub. Nabi teringat, saya berjunub. Maksudnya apa ni? Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ni manusia. Ada waktu Nabi tak ingat. Tapi boleh ke Nabi lupa, Ustaz? Ada hadis Nabi terlupa rakaat. Tapi dalam bab menyampaikan wahyu, dalam bab menyampaikan Quran, dalam bab menyampaikan agama, Nabi tak lupa. Yang Nabi lupa ni ibadat persendirian Nabi dan juga benda-benda peribadi Nabi. Quran Nabi tak lupa, menyampaikan agama Nabi tak lupa. Ni Nabi lupa. Nabi lupa dia junub. Nabi lupa yang dia tu tak mandi lagi. Tapi sebelum ni Nabi dah terangkan dah pasal kewajipan mandi junub. Dah, Nabi dah terangkan dah. Maka Nabi baru teringat dia berjunub. Itu yang pertama lah. Yang kedua, mandi junub ni boleh ditangguhkan. Mandi junub ni boleh ditangguhkan. Bukan bila junub-junub wajib terus mandi, tak. Bila wajib mandi junub? Bila nak sembahyang. Bila nak solat dia jadi wajib lah. Sebab tu orang yang berjunub ni dia boleh tangguh mandi tu. Kan ada hadis Abu Hurairah kan, dia jumpa Nabi SAW. Lepas tu tiba-tiba dia hilang. Dia tak bagi tahu kat Nabi yang dia nak keluar daripada majlis Nabi tu. Lepas pada tu baru dia jumpa balik Nabi lepas dia dah mandi. Lepas tu Nabi tanya dia, aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu pergi mana wahai Abu Hurairah tadi? Dia kata, kuntu junuba. Tadi ya Rasulullah saya ni berjunub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Saya tak suka duduk dengan Nabi dalam keadaan saya tak suci. Nabi kata apa kat dia? Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Jadi boleh tangguh sekejap lah. Bukanlah semestinya terus-terus kena pergi mandi. Sebab kalau terus-terus berjunub takkan Nabi lupa kan? Mestilah tangguh-tangguh kejap baru lupa. Saya sebenarnya berjunub. Jadi Nabi pun keluar daripada saf. Faqala lana, Nabi kata pada kami yang duduk dalam saf ni, makanakum, semua kekal di tempat masing-masing. Ai ilzamu makanakum, kekal di tempat masing-masing, dia kata. Summa raja'a faghtasal, kemudian Nabi pun kembali ke rumah, Nabi mandi. Summa kharaja ilaina, kemudian barulah Nabi keluar pada kami. Waraksuhu yaqtur, dalam keadaan kepala Nabi itu masih lagi menitik air mandi Nabi. Maksudnya Nabi mandi tu baru sangatlah, air masih menitik kat kepala. Fakabbara fasallaina ma'ahu, Nabi angkat takbir, lalu kami pun bersolat dengan Nabi SAW. Hadis ni saya hurai nanti, kita bagi luar pada azan dulu insya-Allah.
Okey, kita sambung lagi sikit. Saya huraikan hadis ni maksud dia apa. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW berada dalam keadaan junub, dan baginda hanya teringat dalam keadaan baginda sudah berada di tempat salat. Lalu baginda masuk kerana ingin mandi. Keadaan ini berlaku kerana baginda seorang saja yang perlu mandi pada ketika itu di dalam masjid. Waktu tu Nabi je yang perlu mandi, sebab Nabi tak ingat dia berjunub. Maka hukum mandi sebelum solat berjemaah secara umum selain daripada hari Jumaat tidak menjadi sunat bagi orang lain, kerana sebab mandi yang disebutkan dalam hadis ni ialah junub. Jadi bukanlah makna bila kita dah ada dalam saf, okey, kita ada dalam saf kan, semua pergi mandi, ataupun imam pergi mandi, tak pasal-pasal. Padahal imam tak berjunub pun. Jadi kalau tak berjunub tak perlulah mandi. Dimensi penutur. Waktu tu Nabi berjunub, sebab tu Nabi keluar. Itu pertama. Yang kedua, hadis Nabi SAW salat sambil pakai tongkat. Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha menceritakan, meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaihi. Hadis ni riwayat Abu Daud, sanad dia sahih lah. Ummu Mihsan kata, Ummu Qais binti Mihsan, dia kata apa? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ketika mana telah berumur dan Nabi sudah sedikit berisi. Nabi badan dia berisi sikitlah, dah tua sikit. Nabi mengambil kayu. Ketika mana Nabi salat, Nabi bergantung pada tongkat tu. Okey. Jadi adakah kita juga disunatkan untuk membawa tongkat? Itu persoalan dia. Adakah salat jadi sunat dengan membawa tongkat? Jawapannya tidaklah. Kerana Nabi pakai tongkat dalam solat ni sebab Nabi telah berumur. Nabi dah sedikit tua. Kita yang muda-muda ni tak payahlah nak bawa tongkat, kerana itu bukanlah satu tuntutan. Sebab Nabi SAW di awal-awal Nabi tak salat pakai tongkat. Hadis ini menjelaskan bahawa Nabi SAW memakai tongkat dan bergantung dengannya ketika salat, ketika baginda berumur, telah berumur dan uzur. Namun ia bukanlah pensyariatan kepada semua umat. Sebaliknya Nabi SAW memakai tongkat apabila ada keperluan, iaitu kerana baginda telah uzur. Manakala bagi orang muda yang masih kuat, maka tidak perlu memakai tongkat kerana ia tidak diperlukan. Al-Imam Syaukani mengatakan, wa hadithu Ummi Qais yadullu ala jawazil i'timad ala al-amud wal 'asa wa nahwihima, lakin muqayyadan bil 'udhur al-mazkur wa huwa al-kibar wa kasratul lahm wa yalhaqu bihima ad-dha'fu wal maradu wa nahwuhuma. Dia kata hadis Ummu Qais ni menunjukkan bahawasanya boleh kita ni bergantung dengan tongkat, pegang tongkat masa solat, amud pada kayu ataupun pada tongkat, kan, sandar pada kayu ke ataupun pegang tongkat ke dan seumpamanya, tetapi ia terikat dengan uzur yang disebutkan, iaitu tua dan badan yang telah berisi sikit. Dan ada juga perkara yang mengambil hukum yang sama, dikaitkan juga dengan dua benda ni, iaitu dha'af, mungkin lemah badan, tak mampu nak berdiri, pegang tongkat, wal marad ataupun sakit dan seumpamanya. Itu dimensi penutur. Yang terakhir, dimensi pendengar. Sebab tu kadang-kadang jawapan Nabi berbeza-beza untuk soalan yang sama. Soalan sama je, mana satu Islam yang baik, mana satu Islam yang afdal, tapi jawapan Nabi berbeza-beza. Ada jawapan Nabi macam ni kat orang ni, ada jawapan Nabi macam tu kat orang tu, sedangkan soalan sama. Kita kalau tak faham, kita akan kata Nabi ni macam tak konsisten. Kejap-kejap suruh solat di awal waktu, kejap-kejap suruh bagi makan. Kerana dimensi orang yang bercakap dengan Nabi tu menyebabkan Nabi berbeza pendapat, berbeza jawapan. Contohlah kalau orang tu dia je miskin, macam Abu Hurairah kan, zaman Nabi SAW dia miskin, nak makan pun tak ada.
Abu Hurairah ni nak makan pun tak ada. Dia terpaksa duduk tepi jalan, tunggu orang bagi makan kat dia. Ada satu hadis tu, menarik juga lah hadis tu. Abu Hurairah ni dia duduk kat tepi jalan, duduk di jalan di mana orang selalu lalu. Sebab dia lapar sangat. Siapa nak bagi aku makan ni? Mungkin ada orang kata, malas sungguh, pergilah kerja. Abu Hurairah ni dia student. Dia pelajar. Dia duduk dekat Madinah, duduk dekat Sufah, duduk dekat Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak pergi kerja sebab apa? Sebab dia takut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa-apa hadis, dia tak sempat nak dengar. So dia duduk kat masjid. Satu hari tu dia lapar sangatlah. Dia duduk dekat jalan yang orang lalu. Abu Bakar lalu. Dia pun menawarkan kepada Abu Bakar untuk membacakan ayat Al-Quran. Abu Bakar tak nak. Abu Bakar tak terima. Bukan kerana Abu Bakar tak suka dengan Quran, tapi kata para ulama kerana Abu Bakar tahu yang Abu Hurairah ni lapar. Jadi kalau nak dengar, kena bawa balik rumah, kena bagi makan. Sedangkan Abu Bakar pun tak ada makanan kat rumah. Umar pula lalu, pun sama, Umar pun tak ada makanan juga kat rumah. So Nabi tengok Abu Hurairah, Nabi senyum. Nabi kata, Abahir ilhaq. Wahai bapak kucing, ikut saya. Dia pun ikutlah Nabi. Sampai masuk rumah Nabi. Sampai masuk rumah Nabi. Bila dia masuk dalam rumah Nabi, Nabi tengok dalam rumah Nabi tu ada susu dalam bekah, dalam gelas. Ada susu. Nabi pun tanya dekat ahli keluarga dia, min aina hadzal laban? Susu ni datang dari mana? Maka orang dalam rumah kata, ahdahu laka fulan au fulana. Fulan atau fulanah yang bagi dekat engkau ya Rasulullah. Abu Hurairah pun nampak. Kan, dia buat apa? Dia pun pasang niat dalam hati, mesti Nabi bagi kat aku ni kan. Nabi kata pada Abu Hurairah, ya Abahir, ud'u li ahla suffah. Wahai Abu Hurairah, tolong panggilkan saya ahli suffah. Abu Hurairah kata, ahli suffah ni adhiyaful Islam. Ahli suffah ni selain daripada Abu Hurairah ramai lagi. Mereka ni tetamu Islam. La ya'wuna ala ahlin wala malin wala ahadin. Dia orang ni harta tak ada, keluarga tak ada, siapa-siapa pun tak ada. Kalau Nabi SAW dapat apa-apa daripada harta zakat, Nabi akan serah pada ahli suffah sebab dia orang miskin. Tapi kalau datang hadiah, sebab Nabi tak boleh makan harta zakat, sebab tu Nabi serah semua. Kalau datang hadiah, Nabi akan ambil sikit dan Nabi akan serah pada dia orang. Abu Hurairah kata dia orang ni semua miskin, pakat lapar belaka. Kalau panggil depa, habislah. Dan kalau panggil depa, aku yang tukang panggil, maksudnya apa? Akulah yang paling last minum. Akulah yang paling last sekali minum. Sebab Abu Hurairah kena bagi seorang-seorang. Dia kena bagi seorang, bagi. Last bodoh. Itu pun kalau ada baki lah. Berat hati dia. Tapi dia kata sebab taat pada Allah dan Rasul ni satu kemestian aku buat jugalah. Aku pun panggil ahli suffah. Ahli suffah bila dipanggil oleh Nabi, memang dia orang datang lah, dia orang tahulah ada sesuatu. Wahai orang kampung, Nabi panggil. Tak payah sebut makan lah, tahu dah mesti Nabi nak bagi sesuatu. Semua pakat datang, semua ambil tempat dalam rumah Nabi. Abu Hurairah bagi seorang, sampai kata Nabi SAW, baqitu ana wa anta ya Abu Hurairah. Mukjizat Nabi SAW, susu tu tak habis. Sehingga Nabi kata, tinggal aku dan engkau wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah kata apa? Sadaqta ya Rasulullah, engkau bercakap benar wahai Rasulullah. Kau bercakap benar. Lalu Nabi kata dekat Abu Hurairah, uq'ud fashrab. Duduk, minum. Wala yazalu yaqulu ishrab. Nabi sentiasa sebut minum. Dia pun dah minum. Minum. Dia pun dah minum. Minum.
minum. Sampai dia kata, ya Rasulullah, ma wajadtu lahu maslaka. Ya Rasulullah, tak ada ruang dah dalam perut aku ni, tak ada tempat dah nak masuk. Maksudnya dah penuh lah. Ini menunjukkan kenyang ni, makan sampai kenyang dibenarkan kadang-kadang. Kadang-kadang lah. Kalau biasa jangan kenyang sangat lah. Maksimum bahagi 3 perut. Sebahagian untuk makan, sebahagian untuk minum, sebahagian untuk nafas. Sekali-sekala nak kenyang. Kalau teringin sangat, sebab Abu Hurairah teringin, boleh. Bila dia minum, dia kata, ya Rasulullah, tak ada tempat dah. Air itu masih berbaki dan Nabi SAW minum. Jadi nak bagi tahu kat kita apa dia? Nak bagi tahunya ada di kalangan sahabat Nabi ni yang miskin. Dan kalau Nabi bercakap dengan dia orang ni, kalau dia orang ni tanya pada Nabi SAW, apa amalan yang paling baik, takkan Nabi nak kata bersedekahlah, dia orang harta pun tak ada. Katalah orang panggil saya untuk ceramah, dia kata, Ustaz, tolong ceramah. Saya akan tanya dulu, siapa audience? Kalau dia kata kita penerima asnaf, penerima bantuan zakat, takkan saya nak kata, tuan-tuan, marilah kita bersedekah. Dia orang baru terima bantuan. Saya eloklah cerita pasal kelebihan bersabar, kelebihan doa orang miskin, dan baru sesuai dengan dia orang, betul tak? Kalau pergi jumpa orang kaya, saya ceritalah kelebihan infak. Takkan saya nak cerita, tuan-tuan, sebenarnya miskin ni bagus, dia orang kaya. Dia orang kata, habis tu Ustaz, macam mana kami ni nak bankrupt ke macam mana? Dia tak sesuai. Jadi ada segmen-segmen manusia ni yang kita kena tengok sebelum kita jawab persoalan yang ditanya kepada kita. Baik. Dalam beberapa hadis Nabi SAW terdapat beberapa orang sahabat yang bertanya soalan yang hampir sama, iaitu apakah amalan dalam Islam yang paling afdal. Walaupun soalan mereka hampir sama, tetapi jawapan Nabi SAW berbeza. Berikut adalah antara jawapan Nabi SAW apabila ditanya tentang soalan apakah amalan yang afdal atau yang terbaik dalam Islam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, mana satu Islam yang baik. Nabi kata apa kat dia? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bagi makan dan bacakan salam pada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertanya, dia kata, ya Rasulullah, ayyul islami afdal, mana satu Islam yang paling baik? Nabi kata apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang orang Islam lain rasa selamat dengan lidahnya dan juga dengan tangannya. Ibn Mas'ud juga pernah bertanya, dia kata, sa'altu Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, mana satu Islam yang paling baik? Nabi kata, as-salatu limiqatiha, salat pada waktunya. Qultu summa madza ya Rasulullah, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi kata, qala birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Qultu summa madza ya Rasulullah, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi kata, qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Summa sakata anni Rasulullah SAW walau istazatuhu lazadani. Kemudian Nabi diam, dan Ibnu Mas'ud kalau aku tanya lagi, Nabi akan tambah lagi tu kan. Ini soalan Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dia riwayat, dia kata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah faqala ya Rasulullah ayyul amali afdal. Seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, mana satu amalan yang paling baik? Nabi kata, al-imanu billah. Qala summa madza? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Nabi kata, beriman pada Allah. Lepas tu dia tanya lagi, lepas tu apa pula? Dia kata, jihad di jalan Allah. Summa madza? Qala summa hajjun mabrur, kemudian haji yang mabrur. Baik. Jawapan berbeza-beza. Apa kata Al-Qurtubi? Masa dia hurai hadis ni, dia kata, walaysa hadha bitanaqud. Hadis ni bukan percanggahan, dia kata. Li'annahu, kerana inna makhtalafat ajwibatuhu liikhtilafi ahwali sailin. Kerana perbezaan jawapan ni disebabkan perbezaan keadaan orang yang bertanya. Wa dzalika annahu alaihi salatu wassalam kana yujibu kulla sa'il bi afdal fi haqqi. Nabi jawab ni berdasarkan yang mana yang paling afdal pada setiap yang bertanya.
wabil mutaakkad fi haqqih, dan benda yang dituntut pada haknya, iaitu pada diri orang yang bertanya tu. Faman kana mutaahhilan lil jihad, siapa yang ada kemampuan berjihad, wa raghiban fi, dan suka berjihad, kana al jihad fi haqqihi afdal, maka jihad pada haknya, jihad pada dirinya afdal, kan? Aminas salati wa ghairiha, daripada salat sunat dan selainnya. Wa qad yakunu hadha salih lil jihad lahu abawan yahtajan ila qiyamihi alaihima walau tarakahuma la dha'a fayakunu birrul walidain fi haqqihi afdal minal jihad. Mungkin ada orang yang nak pergi jihad, suka nak pergi jihad, tapi mak bapak dia masih ada. Kalau dia pergi, mak bapak dia akan terbiar. Maka dalam keadaan tu, buat baik pada ibu bapa lebih baik daripada dia pergi berjihad. Sebenarnya jihad yang dua jenis. Jihad yang perlu minta izin pada mak bapak ni, jihad hujum, jihad serang. Kalau jihad difa', kalau jihad pertahan negara dah kena serang musuh dah, yang ni jihad fardhu ain, jihad mempertahankan negara Islam, yang ni tak perlu lah, sebab dia dah sampai pada tahap wajib. So kita kena bezakan jihad hujum dan jihad difa'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya tengok pada soalan, kalau ada Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Berikut, boleh bagi penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dengan permainan dadu, maka seolah-olah ia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita main dadu. Cuma para ulama berbeza pendapat untuk permainan dadu yang tidak ada judi di dalamnya. Kalau ada judi, memang haram secara sepakat. Tapi yang tak ada judi, para ulama berbeza pendapat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada menjelaskan masalah ni. Dia kata ada dua pandangan. Sebahagian mengatakan haram kerana zahir hadis ni mengharamkan, dan ada juga yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan sesiapa yang bermain dadu faqad asallah, dia telah bermaksiat kepada Allah. Ada yang kata haram secara mutlak, ada yang kata makruh, ada yang kata dibenarkan selagi mana tidak membawa kepada permusuhan dan tidak membawa kepada pengabaian hukum hakam syarak yang lain. So tak mengabaikan salat, tak mengabaikan ibadat-ibadat yang lain. Mufti wilayah ada tulis benda ni dulu, dan dia berpegang kepada pendapat harus dengan syarat tidak membawa kepada permusuhan, tidak membawa kepada pengabaian ibadat, dan tidak ada unsur judi di dalamnya. Tak ada unsur judi. Sekadar contohnya main macam dadu untuk main ni je, dah mula je untuk budak-budak. Dia tak ada apa-apa pun, tak ada judi, tak ada apa pun, tak ada permusuhan pun, sekadar nak seronok, maka yang tu tidaklah menjadi satu halangan. Ya, terutama untuk budak-budak lah. Untuk bapak-bapak budak kena tengoklah, kalau sampai main dadu je tak ada buat apa, tak payah main. Dia buang masa je lah. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah status hadis makan hidangan menggunakan dulang secara berjemaah? Saya faham orang Arab makan roti tamar. Di Malaysia makan nasi basah. Bahkan ada yang mengajar untuk suak rakan kerana enzim dari tangan boleh menguatkan silaturahim. Mohon pencerahan. Pertamanya, makan berhimpun pada makanan yang sama adalah satu tuntutan, kerana keberkatan datang. Memang ada dalam hadis orang mengadu makan tak cukup. Nabi SAW suruh berhimpun makan sama-sama. Bila berhimpun makanan ni, berkat tu datang, dia jadi cukup. Sebab itu Nabi suka golongan Asy'ariyun, puak-puak Asy'ari yang datang ke Madinah. Bila tak cukup makanan, dia orang akan bawa apa yang dia orang ada, himpun makan ramai-ramai. Tak kira lah sama ada makan dulang yang sama ataupun dulang tu ada, kita cedok untuk bagi pihak kita, tak ada masalah yang tu. Tapi makan lebihan, maksud makan orang suap, ada tak dalam hadis? Ada. Dalam hadis Nabi SAW arahkan, kalau orang bawa makanan kat kita, orang tolong bawa makanan pada kita, khadam ke siapa ke, bawakan makanan pada kita, kita ajak dia makan sekali. Nabi kata ajak makan sekali.
Kalau dia tak mau makan sekali dengan kita, kita ambil, kita bagi kat dia. Suapkan dia. Saya tahu, sebab dulu saya pernah kena hentam. Kebetulan ada seorang sahabat saya ni, dia suapkan saya makan. Dia kata, tolong rasa. Dia ada pula orang pergi tangkap gambar, pergi letak dekat Facebook. Kena hentam saya. Kan? Baru saya letak hadis tu. Memang ada suapkan makanan ni. Tapi dia bukanlah satu kewajipan dah. Adab kita pada orang yang dah sediakan makan untuk kita, kita bagilah dia sikit. Sama ada kita bagi pada tangan dia ke, ataupun kita suapkan dia. Kan? Dan boleh tak makan lebih orang ni? Makanan lebih orang boleh? Kan tadi saya dah cerita hadis, dia orang kongsi susu satu bekas. Kan sahabat ahli sufah duk kongsi kan. Lah kali Abu Hurairah pun minum. So maka benda tu tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah. Tapi ustaz, saya tak lalu lah ustaz. Tak lalu tu bukan orang kata apa, bukan sebab untuk mengharamkan dia. Kita je tak lalu. Tapi kalau semua tu ahli keluarga, kalau tak boleh makan orang suap, anak kita nak suap macam mana? So kalau kita tak lalu tak apa, dia bukanlah satu kewajipan. Tapi benda tu benda yang tak dilarang oleh agama. Cuma berhimpun pada makanan bagus. Tak kira lah sama ada kita makan sama dalam satu bekas, ataupun kita ambil daripada bekas yang sama, letak di tempat kita dan kita makan. Tak ada masalah. Yang penting berhimpun pada makanan, satu benda yang baik. Jangan makan asing-asing. Kalau makan boleh sekali, ya, kerana keberkatan itu datang. Bahkan dia selain daripada mengeratkan ukhuwah sesama Islam, dia juga mengajar kita tentang adab. Kalau kita makan seorang-seorang, katalah makanan tu memang untuk ramai, tapi kita makan dulu, kita mungkin tak rasa segan nak ambil banyak. Ayam ada 10 ketui, belakang ada 9 orang, kita ambil seketui setengah, cubit-cubit sikit-sikit, dia bukan nampak pun. Mungkin ada perasaan macam tu kan. Tapi kalau ramai-ramai, dia mengajar kita konsep berkongsi, mengajar konsep adab dalam makan. Makan pun tak adalah gelojoh sangat, kontrol sikit kan. Sebab tu kadang-kadang kita tak open dak makan dengan VIP. Orang suruh makan meja VIP, tak mau lah, kena kontrol. Kita pergi makan belakang kan, tempat geng-geng sama dengan kita. Sebab apa? Tak kontrol sangat makan, gelojoh sikit boleh kan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Okey tuan-tuan, ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada, okey. Kalau tak ada, kita jumpa di kuliah yang akan datang insya-Allah. Kalau tak ada halangan, minggu depan lah, hari Isnin. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ni di masjid, dan juga Global Ihsan yang menganjurkan kuliah ni secara dalam talian. Terima kasih banyak yang hadir secara online juga. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.